Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Right. Apa khabar semua? Berdoakan masing-masing berada dalam keadaan yang baik, sentiasa optimis dan bertenaga. Awal-awal pagi ni kan, kalau dah tengah hari tu mungkin dah lemau sikit kan. Okey. So tahniah untuk yang puasa, meneruskan dengan puasa 6 pada hari ini, alhamdulillah. Dan hari ini hari yang akan mulakan dengan satu pengisian NLP mudah, right? Mudah bagaimana? Mudah bagaimana untuk kita mengguna pakai NLP dalam kehidupan harian. Sebab kadang-kadang apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni, kita tak perasan bahawa itu adalah NLP. Apa itu NLP? NLP adalah Neuro Linguistic Program. Right. So hari ini kita nak cakap tentang state ataupun keadaan diri. Right. Semalam ada seorang rakan dekat pejabat dia tanya, NLP ni apa belum? Right. So NLP adalah Neuro Linguistic Program. Neuro, otak, linguistik, bahasa-bahasa yang kita keluarkan, dan program. Bagaimana kita programkan neuro kita, programkan bahasa kita, programkan keadaan diri kita untuk kita mencapai kecemerlangan diri. Sebab itu NLP dikatakan sebagai model kecemerlangan diri, sebab kita memprogramkan diri kita untuk menjejak-jejak kecemerlangan. Alright. So, anyway, dia terpulang kepada setiap individu. Alright. Dan hari ini kita nak cakap tentang state ataupun keadaan diri. Keadaan diri yang berlaku pada pemikiran kita, pada emosi kita, hingga mendorong kepada tindakan-tindakan yang bakal kita lakukan. Itu state. Kalau cerita mudahnya adalah cerita mudahnya adalah kalau kita nak jumpa bos. Okay, kalau kita nak jumpa bos, kita akan tanya dengan orang lain. Kadang-kadang begitu, kan, kita akan tanya dengan orang lain, bos okey tak hari ni? See? So, bos okey tak ini? Itu bermaksud state ataupun keadaan diri bos pada waktu itu untuk kita buat keputusan sama ada aku ni boleh jumpa bos, boleh berbincang dengan bos benda yang berat-berat ataupun boleh santai-santai saja dengan bos. Okay? So, ini antara perkara yang paling penting dalam kehidupan kita untuk kita mengetahui keadaan diri. Tidak hanya keadaan diri kita, malah juga keadaan diri orang lain. Keadaan diri isteri kita, keadaan diri anak-anak kita, keadaan diri kawan-kawan kita, keadaan diri rakan sekerja kita, klien kita. Bila kita tahu tentang keadaan diri, maka kita akan tahu bagaimana untuk approach dia sebaik-baik mungkin. Sebab tu NLP dikatakan sebagai model kecemerlangan diri. Dan keadaan diri ini dia boleh jadi, state ni boleh jadi sama ada positif ataupun negatif. Sebab itu orang-orang yang cemerlang, orang-orang yang hebat sentiasa memperbetulkan keadaan diri dia. State. Innamal a'malu binniat. Niat kita itu akan menentukan amal. Betul kan? Yes. Sebab itu bila niat tu betul, amal tu akan jadi betul. Bila niat tak jadi betul, amal tu akan tak jadi betul. Dalam NLP dia sebut sebagai state. State itu tidak hanya berlaku pada fikiran kita, malah juga berlaku kepada perasaan kita, hati kita. Alright, itu dalam NLP. Pemikiran dikaitkan juga dengan perasaan. Ada perasaan kita yang marah, ada perasaan kita yang sedih, ada perasaan kita yang risau, ada perasaan kita yang bimbang. Soalannya, adakah perasaan-perasaan ini boleh mendorong kepada kecemerlangan? Itu satu soalan. Ada juga perasaan-perasaan yang ceria, tenang, gembira, bertenaga, bersemangat. Soalannya adalah, adakah perasaan-perasaan ini boleh mendorong kepada kecemerlangan atau tindakan-tindakan yang baik daripada kita? Boleh-boleh? Sebab itu state, keadaan diri sangat-sangat penting, dan yang ini yang kita katakan sebagai bagaimana kita mahu membawa diri kita ini kepada state yang boleh membuatkan diri kita ini cemerlang. Okey, ambil satu contoh yang lagi mudah. State. Bagaimana state anak kita pada waktu sambutan hari raya baru-baru ni? Sekarang ni pun kan, bagaimana state dia? Adakah state dia masih lagi ceria, seronok, ataupun adakah state dia sama-sama itu nak greet teman-teman yang sedang menonton. Adakah state dia pada waktu itu murung, gelisah, rasa terkurung? Apakah state dia? Dan state ini kita boleh buat pilihan. Sebenarnya kita tidak terperangkap dalam state, kita tidak dikurung oleh state. State ni adalah pilihan keadaan diri kita yang kita boleh buat pilihan. Yang ini yang nak belum ceritakan bagaimana untuk kita
memilih state yang boleh melonjakkan kita pada satu keadaan yang hebat, yang cemerlang. Alright? Baik. Tuan-tuan dan puan, rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alright? Apa itu state? State adalah bagaimana kita sambungkan pemikiran kita tu dengan perasaan. Okey, pegang yang tu dulu. Okey, yes, yang paling penting sekali untuk kita membantu state orang lain, kita kena bantu diri kita dulu. Okey, PRS kata apa? PRS kata untuk bantu orang lain kena bantu diri sendiri kan. Gambarkan yang PRS kan. Okay. So PRS kata begitu. So begitu juga dengan state kita. State kita ini nak kena ceria dulu. Bayangkan begini. Ablong buat live, betul? Ablong buat live dan state Ablong ni state yang depressed, state yang murung, state yang tak seronok. So apa akan jadi dalam live? Dia akan jadi begini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan buat live dan saya akan bercakap tentang soal state. Dan okey tak? Tak okey kan? Okey. Kenapa tak okey? Sebab state itu tidak menarik orang lain. Sebab tu state kita nak kena diperbetulkan dulu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bercakap tentang state, alright? Bila kita bercakap tentang state apa kita sekarang ni? Okay. State apa kita sekarang ni? Adakah state waktu kita pergi kerja sekarang ni, state kita, keadaan diri kita ni memang keadaan yang sedang bersemangat, bertenaga, ataupun keadaan diri kita ni keadaan yang terpaksa? Bila keadaan diri kita keadaan yang terpaksa, dan itu antara jadi punca masalah kenapa kita tidak produktif. Sebab state kita salah. Okey, sebab state kita salah. Maka state itu kena diperbetulkan. Kalau state kita pada waktu ini state yang bertenaga, state yang bersemangat, state yang ceria, state yang tenang, state yang happy. Kata Nizam, state dia state happy sekarang ni. Alhamdulillah. Tahniah Nizam, state happy katanya. Maka kita akan pergi kerja dalam keadaan happy, bertenaga. Kerja-kerja yang kita akan buat juga dalam keadaan yang happy, seronok. Dan apa impact dia? Apa hasil dia? Kerja kita akan jadi produktif. Hasil kerja kita akan jadi cantik dan menepati kehendak bos-bos yang ada. You see? Sebab itu state ini sangat penting. Dan kita perlu memperbetulkan state kita. So, boleh ya? Kalau misalnya Tuan Nizam kata, state dia dalam keadaan yang state yang happy, terbaik. Ini yang kita mahukan. Dan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita bercakap tentang state ini, tentang keadaan diri kita ini, okay, kita selain pada kita dah tahu apa state kita, kita juga nak kena tahu yang keduanya, apa yang perlu kita buat dengan state kita. Bermaksud apa? Bermaksud kita nak kena ubah state kita ini. Baik, adakah boleh kita bersedih? Boleh. Bukan tidak boleh bersedih. Boleh bersedih. Namun, persoalannya adalah berapa lama kita nak bersedih. So, kita kena bagi juga time kita untuk kita meraihkan emosi yang ada. Emosi sedih. Yes, proceed. Teruskan dengan emosi sedih. Tetapi berapa lama kita nak bersedih? 10 minit, 15 minit, 30 minit, setahun, 2 tahun, 20 tahun? Berapa lama kita nak bersedih? So, yang ini yang kita nak kena betulkan state kita. Aku nak bersedih hari ni sebab aku kehilangan orang yang aku cintai. Aku nak bersedih untuk selama satu hari ni. Memang aku tak nak jumpa siapa-siapa, aku nak bersedih je. Proceed. Sebab kita dah ada time frame kita. Satu hari, 24 jam. Besok betulkan balik state. Right? Dan bagaimana tindakan nak memperbetulkan state. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada banyak tips bagaimana untuk kita memperbetulkan state kita, memperbetulkan keadaan diri kita. Yang pertamanya adalah dengan cara pep talk. Dengan cara kita bercakap, memberi peneguhan diri. Rusnizam kata nak bersedih 2 minit je. Dia nak sedih 2 minit. Yes, itu time frame dia. Aku nak sedih 2 minit je. Letak jam. Bam. Sedih. Bunyi. Okey, cukup 2 minit. Habis 2 minit. Time frame kita cukup 2 minit. Tak logik? Logik sebab kita yang menentukan siapa kita. Yes, bukan orang lain yang menentukan siapa kita. Kita yang menentukan. Sedih itu pun kita yang menentukan kita nak bersedih. Nak ceria kembali, kita juga yang nak menentukan kita ceria kembali. Yang paling penting sekali kita nak kena tahu method bagaimana nak mengubah state ini. Yang pertama tadi pep talk. Bercakap dengan diri sendiri. Macam Nizam kata, aku nak bersedih 2 minit saja. Itu pep talk.
Okay, aku nak bersedih 2 minit saja. Cukup. Dia terus time frame ke, nak bersedih 2 minit saja. Alright. Nizam kata, Alhamdulillah, best dapat jumpa. So, Lorong Menduk kata apa? Lorong Menduk kata tak pernah rasa sedih tahun lepas. Tapi tahun ni ada perasaan sebab. Allahu Akbar. Kalau dulu sambutan akhir raya kita tak sama macam sekarang kan. So, dia akan ada perasaan-perasaan gitu. Itu normal. Kalau kita tak bersedih dengan keadaan yang ada, then that means itu tak normal. Like, so kita akan ada momen yang kita akan bersedih juga. Itu normal. Namun yang paling penting sekali adalah bagaimana kita nak mengawal state kita tu. Itu yang paling penting. Okay? Agar kita tidak dikawal oleh state. Okay? Kadang-kadang ramai orang yang dikawal oleh state yang menyebabkan keadaan kemudian berakhir dengan kemurungan, sakit mental, psikologi dan sebagainya, yang akhirnya akan membunuh diri dia sendiri, membunuh jiwa dia sendiri, membunuh pemikiran dan membunuh semangat dia tu sendiri. So contohnya Syahriman, kau orang yang bagus, kau sentiasa senyum, hati kau baik, itu pep talk. Okay? So tenangkan diri. Baik. Ada pep talk yang lain, sabar Syahriman, sabar Syahriman, sabar. Itu juga pep talk. Okay? Kita memberi peneguhan kepada diri kita dengan kata-kata positif. Itu pep talk. Dan pep talk ini perlu dibuat sepanjang masa bila mana kita berada dalam keadaan kecelaruan. Beristighfar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim. Ini juga pep talk. Okay? Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunkanlah aku. Ya Allah, ampunkanlah aku. Ya Allah, aku ingin buat kerjaku. Ya Allah, maka permudahkanlah. Ya Allah, permudahkanlah dan berilah ketenangan kepada diri aku. Itu juga pep talk. Doa adalah satu contoh pep talk yang sangat-sangat baik dalam Islam. Orang luar mungkin tak tahu tentang doa yang begini, tapi kita Islam sangat-sangat teguh dengan doa. Doa itu senjata orang mukmin, betul? Maka doa itu adalah pep talk. Itu yang pertama. Bagaimana kita nak memperbetulkan state diri kita. Okay? Yang kedua adalah beri peneguhan dalam bentuk anchor, dalam bentuk state management. Pergi pada state management dulu. State management bagaimana? State management, hari ni aku hebat, hari ni aku bertenaga, hari ni aku bijak. Yes, Allahu Akbar. Itu state management. Kita beri peneguhan kepada diri kita bagaimana state yang kita nak bawa pada hari ni. Ya Allah, hari ni aku bersemangat, hari ni aku tenang, hari ni aku bertenaga. Yes, Allahu Akbar. Itu satu state. Alright? Dan selain daripada pep talk yang kita cakap secara perlahan, yang ini kita nak kena cakap dengan mesti ada jiwa kita, mesti ada semangat, ada emosi kita, ada pemikiran kita. Dia bukan hanya sekadar cakap. Alright. So ramai orang yang silap bila buat pep talk, bila buat state dengan cara dia hanya bercakap-cakap saja. No. Itu bukan caranya. Okay. Terus Nizam kata apa? Kata setuju 100%. Okey, Alhamdulillah setuju 100%. Terima kasih banyak-banyak. Jangan, so jangan mudah setuju 100%. Alright? Be critical. Ini salah satu perkara yang akan belum sharekan kemudian dalam slot yang berbeza. Be critical. Okay, sebab belum ada certified critical thinker. Alright? Be critical. Bermaksud apa? Dalam pemikiran kita ni tidak boleh kita terus setuju 100%. Okay? Kita kena analisa dulu dan baru kita setuju. Kalau belum yakin, Nizam dah analisa dan baru dia setuju 100%, insyaAllah. Coach Nizam kata apa? Powerful of doa. Yes, the power of doa. Okay, baik. So, berbalik pada tips kita, bagaimana untuk kita mengawal state, mengawal keadaan diri kita, mengubah keadaan diri kita agar kita lebih berdaya maju, lebih berdaya saing dan mampan untuk menangani apa juga keadaan. Alright. So, selain daripada pep talk yang pertama, yang kedua adalah state management. Yang kita cakapkan dengan emosinya, cakapkan dengan semangatnya, cakapkan dengan inteleknya, cakapkan dengan jiwa kita. Alright. So, yang ini yang akan menimbulkan keteguhan, peneguhan dalam diri kita apa yang patut berlaku ke atas diri kita, bukan ke atas orang lain, ke atas diri kita. Boleh? Alright. Tentang puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang ketiga? Tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah kaitkan untuk kita betulkan state kita ni, kaitkan dengan sesuatu. Kita panggil anchoring. Dalam NLP kita panggil anchoring. Anchoring yang bagaimana? Okey. Dah nak cari sesuatu. Okey. Ambil contoh beginilah. Okey, mudah. Nampak marker? Okey, marker ini adalah anchoring untuk
Untuk Ablong, contoh, untuk Ablong, anchoring untuk bijak. Untuk bijak. Okay. So, setiap kali kalau Ablong nak keluarkan idea, maka Ablong akan pegang marker ini. Ablong akan pegang marker. Ablong akan pegang marker. So, marker ini, Ablong akan associatekan dia dengan intelek Ablong, maka Ablong akan keluarkan idea dengan berani, dengan peta, dengan rangsangan diri. So, Ablong ini adalah anchor Ablong untuk idea, untuk kebijakan. Maka, bila mana Ablong jam otak misalnya, maka Ablong akan pegang pen. Okey. Kerap kali kita lihat kan ada kawan-kawan kita yang pegang dan dia pusing-pusing pen. Ablong tak pandai. Dah lama praktis tapi tak pandai. Mungkin tak pandai. Mungkin tak ada kemahiran yang cukup. Okey. So ada kawan kita setengah dia pusing pen. So itu adalah anchor sebenarnya. Anchor untuk apa? Anchor untuk dia menenangkan diri dia. Untuk memperlututkan state dia. So dalam keadaan risau, dalam keadaan gelisah, maka dia mula pegang. Pusing kan. So dia akan lebih tenang, dia akan lebih relax. Itu anchoring. Begitu juga ada setengah orang, dia nakkan idea. Dia mula pusing. Dia pusing ni, dia kaitkan dia dengan dia sedang berfikir. Aku sedang berfikir, maka dia tengah pusing. Makin laju pusing dia ni, mungkin makin laju fikiran dia kan. So dia pusing. Right? So anchor ini kita yang create. Anchor ini kita yang wujudkan tau. Dan dia yang unik untuk diri kita. Apa juga anchor yang kita nak wujudkan, ianya hak kita. Boleh? Right. So, okay, kita dah nak penghujung cerita. Apa kita sambung sikit lagi. Banyak sebenarnya nak cerita kan. Okay, Coach Nizam kata anchoring pilih sesuatu yang boleh trigger untuk kita tenang dan relax. Yes, betul Coach. So, bermaksud apa? Kita nak apa? Sekarang ni kita nak apa? Okay, so kita dah buat pep talk. Right. Kita dah buat juga state. Dan kita masih lagi belum ada cukup kekuatan untuk kita mengubah keadaan diri kita. Maka kita createkan anchor. Ada setengah orang main bola yang lembut tu kan, maka bila dia marah saja dia akan cari bola, so dia akan picit bola yang lembut tu kan. Okay. Jangan picit bola yang keras, sakit tangan. So picit bola yang lembut. Okey. Bola golf jangan picit, bola apa kalau Kelantan tu panggil bola kadok. Bola kadok jangan picit bola yang lembut, bola span. Okey, picit. So, ini dia anchor untuk ketenangan, right? Dan anchor yang paling baik untuk ketenangan adalah pergi ambil wuduk. Betul? Pergi ambil wuduk, baca Quran, istighfar, itu anchor yang baik untuk ketenangan. Namun terpulang pada kita yang pilih anchor. Namun bermaksud apa? Bermaksud pilih anchor yang kita boleh kaitkan dengan state kita. Okey? Boleh? So itu 3 perkara yang sangat besar bagaimana untuk kita mengubah state kita, mengubah keadaan diri kita. Agar kita mampu untuk pergi pada keadaan diri yang kita mahu. Okey. Ada kalau misalnya contohnya kita juga diajar antara salah satu perkara yang kita buat adalah untuk mengubah keadaan diri, maka kita juga perlu mengubah kedudukan kita. Untuk mengubah state, kita juga perlu mengubah kedudukan, betul? Baik, tengok sini. Contohnya sekarang ni Ablong sedang live. Live mana? Live di sini. Kenapa Ablong tak live kat tempat lain? So ini antara pot-pot yang safe, yang selamat untuk Ablong buat live. Okay, so state juga bagaimana kita mengubah keadaan diri kita juga berkait rapat dengan mengubah kedudukan diri kita. Yang keempat, mengubah fizikal kita, kedudukan kita. Kalau kita tengah marah, dalam Islam pun kata, kalau kita tengah marah, kalau tengah berdiri, maka kita duduk. Betul? Lagi itu kita mengubah keadaan diri kita. Kalau kita tengah dah duduk, kita masih lagi marah, maka kita baring. Contohnya, iaitu mengubah keadaan diri kita. Begitu juga dalam state management kita. Apa pada waktu sekarang ni, adakah state aku ni state yang baik, state yang bagus untuk aku? Kalau bagus, proceed. Itu adalah comfort zone untuk anda. Okay? Tapi kalau misalnya keadaan diri kita pada waktu ini keadaan yang tidak selesa, yang resah, yang gelisah, maka bangun dan berubahlah pada tempat yang lain. Tuan-tuan, keadaan diri adalah antara satu perkara yang sering menyebabkan kita salah buat tindakan. Yep, keadaan diri menyebabkan. Itu yang keempat. Right? Ingat. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. So kita ada 4 tips bagaimana untuk kita mengubah state kita daripada keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang baik, daripada muram kepada ceria, daripada tidak fokus kepada fokus, daripada lemau kepada bersemangat, daripada jiwa kacau kepada tenang.
So ada kaedah-kaedah yang perlu kita amalkan untuk kita mengubah state ini. Dan tuan-tuan dan puan, sebagaimana yang belum sebut, bahawasanya kenapa pemandu itu mabuk? Kenapa orang itu mabuk dan dia memandu? Tuan-tuan, ini antara satu contoh state yang gagal dikawal. Kenapa ada kes bunuh diri? Ini satu contoh state yang gagal dikawal. Kenapa ada orang marah-marah dengan bos dia? Satu state yang gagal dikawal. Kenapa ada banyak perkara yang kalau kita lihat state-state, akibat daripada state-state yang gagal dikawal ini akan memusnahkan diri kita sendiri. Ada anak yang kelam mak dia, ada ibu yang buang anak dia. Ada banyak cerita yang menyebabkan bagaimana state ini yang gagal dikawal akhirnya akan merosakkan, memusnahkan dan menjahanamkan individu itu sendiri. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, state ini perlu diperbetulkan. Tips yang kelima apa dia? Tips yang kelima adalah bagaimana untuk kita mengubah state kita, right? Adalah dengan cara kita sendiri nak kena sedar. Tips yang kelima. Kalau kita, di tips yang paling penting. Kalau kita tak sedar, maka keadaan diri kita tu takkan berubah. Ada isteri yang terus terikat dengan istilah suaminya macam biawak hidup. Suaminya tak kerja, isterinya tangguh semuanya, isterinya tangguh makan minum, isterinya jaga keluarga, isterinya jaga anak, isterinya buat semua urusan dalam rumah tangga, namun tetap isterinya bersama dengan suami. Ini satu state yang tidak berubah. Sebab dia tidak sedar, dia takut, dia bimbang. State yang tidak berubah. Sebab itu bila state ini tidak berubah, maka kita akan terus terperangkap dalam keadaan yang akan hanya merosakkan diri kita sendiri. Lepas itu kita nak kena sedar. Tip yang paling penting adalah kita nak kena sedar. Bagaimana nak timbulkan kesedaran ini, kita perlukan orang lain. Ada dua perkara. Nak timbulkan kesedaran, nak timbulkan awareness ini, kita ada dua perkara. Yang pertama internal, yang kedua eksternal. Eksternal daripada orang lain. Orang lain kena sedarkan kita. Macam sekarang ni Abdul tengah bercakap tentang state, Abdul sedang memberi ilmu agar ada sampai ilmu tu, dan ada di kalangan kita yang sedar bahawa state aku ni state yang tak baik, keadaan diri aku ni keadaan yang tak baik. So mengikut kata Cik Syariman, kita nak kena ubah supaya aku boleh move forward, aku boleh pergi ke depan, aku boleh lebih bertenaga, lebih menyumbang, begitu. So dia sedar. Ada juga orang yang tak sedar. So yang tak sedar ni perlukan suntikan internal diri dia tu sendiri. So macam nak timbulkan diri dia sendiri, banyak ke majlis ilmu. Tolong banyak ke majlis ilmu. Baca ilmu, attend program-program ilmu, attend live Facebook. Ada banyak sekarang ni program-program ilmu yang dibuat secara live, sama ada berbayar atau tidak. Macam contoh Facebook belum ni, dia tidak berbayar. Okay, namun ada lagi slot yang berbayar. Itu berbeza. Right? So attend slot-slot yang begini. So bila attend, dia akan trigger satu perasaan bahawa aku perlu berubah, aku dah lama terperangkap kat sini, so aku perlu berubah, aku perlu buat sesuatu. Maka yang ini akan dibuat kemudiannya. Bila dia buat kemudiannya, dia akan pergi kepada step-step yang lain. Pergi akan step coaching, pergi pada step counselling, pergi pada step terapi. Yang ini akan banyak membantu. So, tuan-tuan puan-puan, tips yang paling power adalah tips sedar, awareness. So yang ni akan menggerakkan diri kita untuk mengubah state kepada yang lebih baik, yang lebih hebat, yang lebih bertenaga sekaligus. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila state kita betul, kita juga boleh memperbetulkan state orang lain. Jika state kita salah, tolong jangan betulkan orang lain, sebab kita sendiri belum lagi betul, kita sendiri belum lagi stabil, kita sendiri belum lagi benar-benar mampu untuk memperbetulkan state orang lain. So tolong betulkan state diri kita sendiri, terutama kepada parent-parent, ibu-ibu, ayah-ayah yang nak memperbetulkan anak-anak, state kita kena betulkan dulu. Jangan marah anak dalam keadaan state kita beremosi, rasa marah yang meletup-letup. Jangan betulkan anak pada waktu itu sebab state kita salah. Begitu juga dengan suami dan isteri. Suami nak betulkan state isteri, jangan betulkan dalam keadaan suami itu sendiri tidak stabil. Isteri nak betulkan suami, jangan betulkan suami dalam keadaan state isteri itu juga dalam keadaan yang tidak betul. Kata Coach Nizam kita, awareness before change. Alright. So ini antara perkara yang sangat-sangat penting, tuan-tuan puan-puan, tentang keadaan diri. Bagaimana kita memastikan bahawa keadaan diri kita ini berada pada keadaan yang betul, keadaan yang
yang boleh melonjakkan kita kepada satu tahap yang lebih baik. So, tuan, puan, rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tolong spend masa untuk dapatkan ilmu-ilmu ini. Tolong spend masa untuk kita dapatkan energi ini. Tolong spend masa untuk kita dapatkan jiwa ini. Sebab dengan energi ini, dengan ilmu ini, dengan jiwa yang ada ini akan juga memperbetulkan state kita yang mungkin pada waktu itu ada sedikit sebanyak yang perlu di fine tunekan. Maka hadir, dengar dan jiwailah serta respon dan komen apa juga agar kita mendapat benar-benar ilmu yang boleh mendatangkan impact kepada diri kita, insyaAllah. Boleh? Terima kasih banyak-banyak untuk hari ini. Kita doakan yang baik-baik, kita doakan yang hebat-hebat, kita doakan kecemerlangan untuk semua sekali yang berada bersama dengan kita, sama dia menonton atau tidak menonton. Coach Nizam, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, kita akan jumpa lagi. Saya Muhammad Syahriman bin Cik Deris, rakan motivator anda, dan kita akan jumpa lagi lain kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.